Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Ismail telah ditugaskan untuk menyiapkan laporan berkenaan dengan isu yang melibatkan kanak-kanak yang telah tersebar di negara Malaysia sekarang ini. Justru itu saya telah memilih kes penderaan kanak-kanak sebagai kes yang tertular. Di sini saya akan memperincikan masalah, alat sesuci dan juga langkah-langkah pencegahan untuk menyelesaikan masalah. Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil 6 bulan dan Nurul Ain Umairah 46 hari. Ini antara kes kematian kanak-kanak didera yang menggemparkan negara awal tahun ini. Nur Aina Nabihah menjadi mangsa dera bapa kandung dan ibu tirinya sehingga meninggal dunia di Taman Vista Kaya Lukut, Port Dickson. Mangsa dipukul dengan tali pinggang tentera, ditendang dan dipijak sehingga terkencing, malah pernah dipukul dengan bangku plastik. Hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan lebam pada badan kanak-kanak tersebut serta kecederaan pada organ dalaman. Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil 6 bulan pula meninggal dunia akibat didera di Kampung Tekah, Taiping, Perak. Masalah utama yang ingin dikupaskan atau dibincangkan di sini ataupun dikenal pasti ialah melibatkan kes penderaan kanak-kanak yang tular ataupun hangat diperkatakan di Malaysia dewasa ini. Lebih kurang 2,000 kanak-kanak yang telah terlibat dengan kes penderaan ini dan juga melibatkan pengabaian oleh pada ibu bapa juga. Penderaan kanak-kanak ini melibatkan beberapa faktor atau ciri seperti penderaan fizikal, emosi, pengabaian dan juga seksual. Siapakah kanak-kanak ini? Kesian mereka bila terlibat dengan masalah yang tidak sepatutnya diterima oleh mereka. Bagi menyelesaikan masalah yang timbul ini, kita perlu mencari alat penyelesaian masalah yang sesuai untuk digunakan bagi mengesan punca kepada masalah tersebut dan mengambil langkah-langkah seterusnya. Okey, alat strategi yang sesuai yang saya telah pilih adalah tulang ikan, di mana saya perlu mengenal pasti punca-punca utama dan punca-punca yang kecil yang menjadi penyebab kepada masalah yang timbul. Faktor utama yang telah dikenal pasti dalam konteks tulang ikan ini, yang pertama adalah melibatkan individu. Okey, individu ini saya boleh klasifikasikan yang melibatkan emosi. Bila seorang mempunyai emosi, jiwa kacau, sikap panas baran, ini akan menjadi punca kepada seorang itu akan berlaku keganasan terhadap kanak-kanak. Faktor kedua pula melibatkan sosial ataupun masyarakat. Okey, lifestyle, kehidupan harian yang suka mabuk, berjudi akan menimbulkan sikap yang tidak waras dan ini juga menjadi punca berlakunya keganasan. Di samping itu, pengaruh filem porno yang terlalu teruk ataupun terlalu gairah akan mendorong seseorang pelaku itu untuk bertindak ganas ataupun bertindak melakukan seksual terhadap kanak-kanak. Dan faktor ketiga perlu melibatkan ekonomi, di mana kewangan, of course, bila tiada simpanan yang adalah simpanan dan juga hidup yang terlalu boros, berbelanja tanpa mengukur badan sendiri, itu akan membuatkan seseorang itu tiada duit dan ini akan menjadi punca stres atau tekanan kepada ke arah melakukan keganasan tersebut. Dan juga faktor yang terakhir pula adalah melibatkan kerajaan atau NGO, di mana NGO tiadanya kesedaran atau kempen kesedaran yang sesuai yang perlu diadakan dari bulan ke bulan, hari ke hari, melibatkan kempen media sosial ataupun kempen ceramah dan sebagainya. Kurangnya pendekatan masalah ini untuk menyelesaikan masalah. Dan juga kerajaan, benda kecil yang dirasakan pelaku merasakan ini tidak merupakan sangat kalau tidak melibatkan kematian. Setelah punca-punca utama telah dikenal pasti dengan menggunakan alat strategi penyelesaian masalah, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama, perlunya pendidikan awal kepada kanak-kanak ini bagi memberi kesedaran supaya mereka lebih berani untuk tampil ke depan membuat aduan bila berlakunya kekerasan tersebut. Sekarang ini kebanyakannya takut untuk membuat demikian kerana telah diugut dan sebagainya. Langkah kedua pula melibatkan masyarakat, di mana masyarakat perlu lebih ambil peduli, bukan saja dengan membuat tidak tahu, di mana perlu membuat laporan kepada polis ataupun syarikat-syarikat yang lain dalam memastikan masalah ini dapat diselesaikan. Dan langkah ketiga melibatkan NGO, di mana NGO perlu membuat lebih banyak kempen kesedaran dan sebagainya dalam apps atau Facebook seperti Facebook, Twitter ataupun TikTok dan sebagainya, di mana kanak-kanak lebih faham konteks yang perlu diberi untuk memastikan apa yang perlu mereka buat apabila berlakunya demikian. Dan yang langkah terakhir ialah melibatkan kerajaan, di mana kerajaan perlu menetapkan atau meningkatkan denda yang lebih tinggi kepada pelaku ini supaya mereka takut lagi untuk berbuat demikian.